الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi tadi kita membaca kisah berkaitan keluarga Imran. Keluarga Imran yang terbentuk daripada Imran dan isterinya Hannah. Kemudian mereka berkahwin dan dapat anak. Dapat anak, 2 orang anak perempuan, 1 anak lelaki. Anak lelaki Harun bin Imran. Kemudian ada anak perempuan, dikatakan namanya Isha'. Ini menjadi isteri kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Imran kahwin dengan Hannah, dapat anak 3 orang. Harun ni Allah tak cerita dia kahwin ke tak kahwin. Mungkin kata ulama tafsir dia tak kahwin, dia mati dalam keadaan bujang. Harun bin Imran. Bukan Nabi Harun. Harun bin Imran abang sulung kepada Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam. Nombor 2 nama Isha', perempuan. Isha' ni isteri kepada Nabi Zakaria, yang mana dia dapat anak setelah dia tua. Adat kata tua, putus haid, tak ada doktor yang boleh buat ubat subur apa pun takkan berjaya sebab dah tua. Orang jual ubat subur ni dekat perempuan yang muda, baru kahwin, umur 30, umur 40 pun insya-Allah ada harapan. Tapi kalau dah ratus tahun ni, doktor pun surrender lah. Isha' kahwin dengan Nabi Zakaria, tak dapat anak. Tapi dia bila dah tua, Nabi Zakaria tak putih-putih berdoa kepada Allah, Allah bagi anak. Kemudian hak bongsu tu nama Maryam. Maryam tak kahwin. Dia tak kahwin dan dia dapat anak mudah aja. Walaupun tak kahwin, tak ada suami, Allah bagi dekat dia anak. Yang kak dia Isha' tu kahwin dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria doa, tak dapat anak. Sampai ketua baru dapat anak.
Jadi inilah family Imran, Ali Imran. Imran Hannah, anak 3 orang, Harun, Ishaq, Maryam. Dan Imran ini dia ada 2 orang cucu. Anak Ishaq nama Yahya. Ishaq kahwin dengan Zakaria, dapat Yahya. Dapat 2 orang, dapat seorang tu je lah. Seorang tu je. Maryam tak kahwin, Allah bagi anak tunggal juga, namanya Isa. Jadi family ni apa ni? Berapa orang? Kita bilang Imran dengan Hannah suami isteri, anak 3 orang, Ishaq Harun, Ishaq, Maryam, cucu 2 orang, Yahya dan Isa. Jadi semua 7 orang lah. Ali Imran ni 7 orang. Nabi Yahya dia mati tak kahwin. Sayyidan, dia seorang pemimpin. Wa hasuran, hasur makna aziban, bujang. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia seorang nabi yang salih. Nabi Yahya. Sayyidan wa hasuran, seorang ketua yang bujang. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia seorang nabi yang salih. Itulah family yang disebut surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Cucu 2 orang, Isa dengan Yahya. Apa ni cucu dan muka ni pun nak sama macam kembang. Bukan kembang, ni pun sepupu. Sepupu belah mak. Kerana mak ni pun Maryam dengan Ishaq ni 2 beradik. Sepupu belah ibu. Jadi Yahya itu ibnu khalatihi. Arab panggil ibnu khalatihi. Anak makcik kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah makbulkan doa Nabi Zakaria ni setelah dia tua. Dan berlaku satu peristiwa, dia doa tapi taklah sungguh-sungguh sangat sebab isteri dia dah tua. Waktu kahwin tak dapat anak tu doa. Lama-lama bila isteri dah tua ni, isteri dah putus haid, dia pun putus asa lah. Dah tua dah, nak doa apa lagi? Tak doa dah lah, berhenti berdoa. Doa minta anak. Sehingga akhirnya berlaku satu peristiwa, Nabi Zakaria masuk dalam bilik Maryam. Banyak kali dia masuk. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk bilik Maryam. Maryam ni dia siap Masjid Al-Aqsa. Sebab waktu duduk mengandung tu, Imran dah nazar, Hannah dah bernazar, anak ni kita akan jadikan dia tukang khidmat, tukang bersih Masjid Aqsa. Duk ingatkan anak lelaki. Dalam mimpi Imran, dia akan dapat anak lelaki. Anak lelaki akan jadi Nabi. Sesuai sangatlah budak lelaki duduk dalam masjid, cuci masjid. Kalau budak perempuan ni susah, pasal nanti dia ada haid dan sebagainya. Tengok-tengok keluar mai perempuan. Itu perancangan Allah. Allah bukan tak mau bagi lelaki, Allah nak bagi nanti cucu. Allah kata anak, tapi maksudnya cucu lelakinya Isa nanti. Sebab Yahudi dah bersiap sedia nak bunuh. Sebab bila Hannah mengandung, duk habaq kat orang kata anak lelaki akan jadi Nabi, tak dan beranak lagi dah tahu dah dia ni akan jadi Nabi. Jadi orang Yahudi ni nak bunuh. Tengok mai keluar perempuan Maryam. Perempuan ni pun tak bunuh lah. Si perempuan tak akan jadi Nabi. Nabi semua lelaki. Jadi ni pun tak bunuh. Dia pun biar. Dah nazar dah. Oleh kerana dah nazar, maka Maryam ni dalam bahasa Arab dipanggil abidah. Orang yang kuat beribadat. Itu makna Maryam. Maryam bahasa Ibrani. Bahasa Israel. Kalau terjemah ke bahasa Arab, abidah. Kalau lelaki abid, orang yang kuat beribadat. Perempuan abidah. Abidah. Mai terjemah ke Melayu bahasa kampung, jadi bedah. Abidah ni pun panggil bedah. Kan? Bukan bedah. Abidah itu makna Maryam. Orang yang kuat beribadat. Abidatur Rabb. Orang yang kuat berkhidmat kepada Tuhan. Jadi dah nazar, dia pun duduk masjid lah. Siapa nak mengasuh dia? Dia kecil-kecil lagi duduk masjid dah. Siapa nak mengasuh? Kena ada orang mengasuh. Macam kita lah, ada orang yang sanggup kan, anak darjah 1 dah hantar pergi sekolah agama, sekolah asrama, darjah 1. Ada lagi yang umur baru 5 tahun hantar dah. Kira mak ayah tu sabar tu, kuat tu mak ayah tu, anak pun kena kuat jugalah, teriak lah.
Umur 5 tahun, 6 tahun dah duduk asrama. Tak boleh duduk asrama, kena duduk rumah pengasuh. Siapa nak mengasuh? Baju dia siapa nak basuh? Makan minum dia siapa nak tengok? Sebab tu Maryam ni dia kecil-kecil lagi dah tinggal dah. Bila dia boleh berjalan, boleh bercakap, duduk masjid lah. Tak ada rumah, hantar pergi duduk masjid. Imran ni tok guru lah, duduk mengajar di masjid. Dia tak boleh balik lah. Ayah dia nazar dah nak tinggal dia di masjid. Tinggal. Dah boleh mungkin umur 3 tahun, 4 tahun boleh bercakap ni. Duduk masjid. Pegang penyapu. Sapu masjid. Bersih masjid. Kecil-kecil lagi. Bukan kejam lah nazar. Jadi siapa nak perhati kebajikan, makan minum dia. Siapa yang nak bela dia. Siapa yang nak basuh baju dia. Dia kecil lagi. 3 tahun, 4 tahun duduk masjid dah. Sekarang masuk pondok dah lah. 3 tahun, 4 tahun. Jadi yang duk tengok dia kak dia lah Ishak. Dan juga abang ipaknya Zakaria. Sebenarnya ramai orang berebut lah nak bela dia. Tapi dia duduk masjid. Nak bela ni maksud nak hantar makanan, nak ambil baju basuh, hantar makanan. Ramai orang teringin nak jadikan dia anak angkat. Berebut-rebut. Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad ni memang Nabi sungguh sebab Nabi Muhammad tahu cerita ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Surah apa? Surah Ali Imran lah. Allah Ta'ala sebut. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Kau tak ada bersama mereka, wahai Muhammad. Tak ada. Nabi Muhammad tak ada waktu tu. Tapi Nabi Muhammad tahu. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Kau tak ada bersama mereka. Waktu bila? إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. Ketika mereka melempar aqlam, jamak qalam. Ketika mereka melempar pen mereka. Mereka lempar. Ada satu sungai. Mereka lempar pen. Pertandingan melempar pen dalam air sungai. Yulquna aqlamahum. Idh yulquna aqlamahum. Ingatlah ketika mereka melempar, para ulama Bani Israel ni, semuanya anak-anak murid kepada Imran. Imran ni Syekhul Syuyukh. Dia guru kepada guru. Dia alamah. Dia macam tok guru besar lah dia. Banyak ustaz-ustaz tu lahir daripada didikan dia lah. Jadi semua pakat berebut. Nak buat macam mana? Siapa yang boleh jadi pengasuh ayah angkat kepada Maryam? Siapa dia? Jadi perlu dibuat pertandingan. Mereka buat pertandingan lempar pen dalam air sungai. Yulquna. Mereka melempar. Aqlamahum. Pen ni apa? Pen. Lempar dalam air. Ayyuhum. Siapa di kalangan mereka? Yakfulu Maryam. Yang berjaya menjadi pengasuh Maryam. Pak angkat Maryam. Siapa? Bahkan mereka bergaduh-gaduh. Berebut-rebut. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Dan kamu tidak ada di sisi mereka. إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Ketika mereka berebut. Aku nak jadi pak angkat dia. Aku nak jadi pak angkat dia. Terima kasih Ustazah Aini. Ali Imran ayat 44. Berkelahi. Pakat nak berjaga dia. Nak ambil berkat ayah dia orang bagui. Ayah dia Imran, anak tok guru ni, perempuan ni. Maryam anak tok guru, tuan guru Imran. Jadi Allah bagi ilham dekat Imran, tuan guru besar ni, buat satu pertandingan lempar pen. Siapa pen tenggelam dalam air, biasanya memang tenggelam lah. Siapa pen yang tenggelam dalam air, kira kalah. Nak cari pemenang, mesti pen dia jenis timbui. Nak cari pen mana timbui? Kena bubuh bola ke apa baru timbui? Tak, pen biasa aja, lempak layak timbui. Pen siapa yang timbui? Dia itulah yang berjaya untuk bela Maryam. Pen siapa timbui? Lempak macam Nabi Musa dengan sihir, tukang sihir kan lempak tongkat, ni pun lempak tali kan. Ni lempak pen, aqlam. Zaman dulu ada pen kah? Ada lah. Pen macam mana kita tak tahu lah. Kilometriko ke, pen paker ke, tak tahu janji pen lah. Alat tulis lah maksudnya. Lempak alat tulis. Mungkin celup dakwat itu. Pen lah. Pena. Bila lempak, semua tenggelam. Air sungai bergerak, hanyut. Tak tahu pergi mana pen ni apa. Yang timbul pen Nabi Zakaria AS. Dia abang ipak. Isteri dia Ishak tu, dikatakanlah nama saya tak pasti. Dikatakan nama Ishak tu, itulah kak Maryam. Jadi elok sangatlah Maryam dibela oleh kak kandung dan abang ipak. Tu panggil
Maryam fi kafalati Zakaria. Maryam dalam jagaan Nabi Zakaria. Pen Nabi Zakaria bukan kata tenggelam, timbui. Bukan takat timbui, terpacak. Bukan takat timbui, terpacak atas ayak. Ayak duk lalu ni, terpacak, keras macam tu. Ayak lalu, tegak aku tu. Pen menegak atas ayak. Allahu Akbar. Pen siapa? Ada tulis nama. Oh tu, ni tulis nama. Setiap pen tulis nama. Nak tahu pemenang. Pen siapa? Pen Pen Zakaria. Dia lah belah. Jadi dia lah duk ambil baju basuh, hantar baju, hantar makanan, duk tengok dia kalau sakit, beli ubat apa semua. Okay. Bila Maryam ni dah besar, dah remaja, dah jadi anak dara. Tapi anehnya dia jadi anak dara tak berhaid tu. Panggil Maryam Tahirah Al-Battul. At-Tahirah Al-Battul tu gelaran dia. Maryam Al-Battul. Baltul ni suci, tak berzina, tak ada lah main cinta-cinta monyet dengan pemuda-pemuda. Dan dia tak ada haid. Dia boleh duduk dalam masjid tu. Allah Ta'ala buat. Orang perempuan kalau tak ada haid ni something lah nak sakit. Dan dia tak sakit, dia sihat. Tak ada haid, sihat. Dan dia tak ada nak galak, nak bercinta dengan siapa-siapa. Dia kerja, dia cuci masjid. Ayah dia mengajak, dia mengaji. Ngaji dengan ayah. Anak tok guru. Itulah Maryam. Ini kita cerita ni pasal pagi tadi kita ada cerita tentang Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Okey, setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, surah Ali Imran juga kan? Setiap kali Nabi Zakaria bila dia dah besar, dia jadi anak dara dah, tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk dalam bilik, assalamualaikum, waalaikumsalam, nak masuk boleh? Boleh. Tolak pintu, tengok-tengok tu dia penuh buah. Nabi Zakaria dengan isteri dia pi nak hantar makanan, tengok makanan duk ada buah penuh dalam bilik. Banyak kali, bukan sekali, banyak kali. Maka di situ Nabi Zakaria pun teringat balik. Kalau Allah berkuasa memberi buah kepadanya, dia tak payah pergi beli, dapat buah percuma daripada Allah. Allah tu juga berkuasa bagi anak kat aku. Aku nak kena doa. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata lamma ra'a dzalika Zakaria. Ini ada dalam tafsir Ibnu Kathir. Ketika mana Nabi Zakaria melihat inda Maryam, buah-buah ni ada keliling Maryam, dalam bilik Maryam penuh dengan buah. Okay, buah manggis, buah langsat, buah rambutan, buah cempedak, buah-buah lagi. Macam-macam buah pulasan. Buah kurma tu biasa lah bagi mereka duduk Palestin kan. Kurma, zaitun, tin tu biasa lah. Buah pisang kaki. Pisang kaki ni panggil khurma. Macam kurma lah, khurma pisang kaki. Macam-macam buah lah. Jadi bila Nabi Zakaria tengok tu, bini dia dah tua dah. Dia pun tua, rambut ni penuh uban dah. Jalan pun pegang tongkat lah, tak larat lah. Sikit lutut, sikit pinggang. Bila dia tengok tu, dia kata apa? Dia kata innal ladzi ya'ti Maryam bihadzal rizq. Sesungguhnya Tuhan yang bawa datang kepada Maryam dengan rezeki buah-buahan. Innal ladzi ya'ti Maryam bihadzal rizq. Sesungguhnya Tuhan yang bawa datang kepada Maryam dengan rezeki buah-buahan ini. Qadirun, Tuhan itu maha berkuasa, ayyarzuqani waladan. Tuhan berkuasa merezekikan aku anak. Orang yang tak dapat anak, isteri mandul, kena ambil ayat ni. Ayat berkat ni. Innal ladzi ya'ti Maryama bihadzal rizq. Sesungguhnya Tuhan yang bawa rezeki kepada Maryam. Qadirun, Tuhan itu maha berkuasa, ayyarzuqani waladan, memberi rezeki kepada aku seorang anak. Seorang pun tak apa dah, dia minta anak lelaki. Untuk sambung perjuangan dia minta seorang anak lelaki. Dan kemudian Quran berbicara, selain daripada dia sebut yang tu, dia berdoa lagi. Innal ladzi ya'ti Maryama bihadzal rizq qadirun an yarzuqani waladan. Kemudian dia sambung dengan doa. Doa dia ni ada surah Ali Imran ayat 38. Ni doa orang nak anak. Siapa-siapa yang kahwin tak dapat anak, tengok surah Ali Imran ayat 38. Selain daripada apa yang saya baca tadi tu, innal ladzi ya'ti Maryama bihadzal rizqi
qadirun ay yarzuqani waladan. Kemudian dia sambung dengan doa. Allah Ta'ala sebut hunalika, di situ. Tu dalam bilik Maryam tu dia tengok buah banyak. Di situlah. Da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria doa dekat Tuhan. Apa doa dia? Qala, kata Nabi Zakaria, ni doa dia. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakan untukku daripada sisimu dhurriyatan tayyibah, zuriat yang baik. Minta zuriat yang baik. Orang yang baru kahwin pun doa. Nak dapat anak, doa. Hak kahwin lama tak dapat anak pun baca doa ni. Dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Tuhan yang mendengar doa. Ini satu. Ada pelbagai, ada banyak doa Nabi Zakaria ni. Doa kepingin anak. Ini satu. Tuan-tuan boleh tengok juga dalam surah Maryam. Surah Maryam. Dia nak doa, dia bagi tahu Tuhan dulu. Doanya pelan-pelan dengan suara yang penuh adab, lemah lembut, pelan. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa dengan suara yang pelan, merintih, merayu. Bukan menjerit-jerit. Adab dia. Suara pelan, berbisik-bisik dengan Tuhan. Dengar, tapi taklah kuat sangat suara dia. Apa dia kata? Rabbi inni wahanal azmu minni. Ayat keempat, surah Maryam. Nabi Zakaria berdoa tengah malam. Khafiyya tu suara dia pelan di kesunyian malam. Tahajudlah. Di kesunyian malam dengan suaranya yang pelan dia berdoa. Dia merayu kepada Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya wahana ni asal makna lembut. Telah lembut tulangku. Maksudnya telah lemah. Tulang aku ni dah lemah. Aku tak larat dah, sakit tulang, sakit lutut, sakit pinggang. Sakit. Wahana ni asal makna lembut. Bahasa kinayah lah. Bahasa sastra. Bila kata tulang lembut. Tulang ni benda paling keras di badan kita, tulang kan. Isi lembut, lemak lembut. Yang keras apa? Tulang tu keras. Tapi bila dia kata inni wahanal azmu minni, ya Allah, telah lembutlah tulangku. Maknanya wahana bermakna dha'ufa, telah lemah. Bukan dia maksudkan tulang dia lembut, tulang mana lembut, tulang keras. Nah, abang kata sakit tulang. Tulang aku pun dah tak larat dah. Orat terseduk kata lah sakit orat. Bila tulang masalah ni, orat saraf pun bermasalah. Tua dah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, kepala aku penuh dengan uban. Ishta'ala ni selalunya digunakan untuk api. Marak menyala. Api kalau marak menyala, dia makan habis. Dia makan habis kalau api ni, api marak menyala, rumah tu dia makan habis. Nabi Zakaria kata telah marak menyala di atas kepala aku uban. Maknanya uban makan habis rambut. Tak ada rambut hitam selai pun, makan habis. Macam hangui terbakar. Itu bahasa-bahasa sastra Nabi Zakaria. Tulangku telah lembut. Uban telah tersebar bagaikan api marak menyala di atas kepala. Mana habis, tak ada selai pun yang hitam, habis putih. Tua lah. Tapi dia berdoa dan dia minta, wahai Tuhanku, doaku ini, aku bukan orang celaka. Maknanya aku tetap mengharap kau boleh bagi, kau boleh mustajabkan doa. Dan dia bimbang, wa inni khiftul mawaliya, aku bimbang keluarga aku. Kalau dia mati, Nabi Zakaria dia bimbang masa depan. Kalau dia mati, nanti dia ketua Bani Israel zaman tu, dia ketua. Lepas Imran dia ketua Bani Israel. Kalau dia mati, dia bimbang di kalangan kaum keluarga dia ni, mereka akan berebut-rebut jawatan. Mereka akan jadi ketua. Mereka ni jahat. Sepupunya jahat. Dia ada sepupu sepapak dia yang teringin nak menjadi ketua Bani Israel dan mereka tidak berkelayakan. Mereka tidak saleh. Mereka ni gila jawatan, gila dunia, nak berebut jawatan untuk mengaut harta. Tu yang dia bimbang sangat. Dia mati, tak ada Nabi, dia harap-harap anak dia meneruskan perjuangan. Wa
Wa inni khiftul mawaliya min warai. Saya bimbang keluarga saya. Kalau saya mati, saya takutlah. Saya takut sepupu sepapak saya ni pakat jadi ketua dan mereka musnahkan, mereka jadi zalim, sampai harta. Wa kanat imraati aqira, dan adalah perempuan saya mandul. Wa kanat imraati aqira, perempuan saya mengandung. Apa ni? Mandul lah. Aqira ni mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah kepada aku waliya, seorang anak lelaki. Dia tak minta banyak, dia minta wali. Waliya, seorang pengganti lelaki. Minta anak lelaki seorang. Waliya. Dia tak minta ramai. Kalau dia minta ramai, dia mesti sebut fahabli min ladunka awliya. Beberapa orang anak lelaki. Dia tak minta ramai, dia minta seorang pun jadilah. Sebab dia dah tua. Bila dia mati, ada penggantinya jadi nabi, jadi rasul, mewarisi jawatan kenabian dia tu. Saya sebut dah dalam bab waris, bukan waris harta. Nabi-nabi tidak mewariskan harta kepada anak-anak. Jadi mewariskan ilmu, mewariskan dakwah, mewariskan perjuangan, nubuwah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya anak lakiku yang seorang. Kau bagi seorang pun tak apa dah. Seorang ni boleh mewarisi kenabian, ilmuku, dan mewarisi perjuangan keluarga Nabi Yaqub. Kan Nabi Yaqub, anaknya Yusuf, Nabi Yaqub, semua tu anak-anak cucu tu panggil Bani Israel. Semua tu pendakwah, semua tu nabi-nabi, rasul-rasul. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan anak lelakiku ni radhi. Radhi ni maksudnya radiyan mardiyah. Diredai Tuhan dan dia meredai Tuhan. Allah redha dia, dia redha Tuhan. Tu makna radiyah. Jadikan anakku ini radiyan mardiyah. Dia meredai Tuhan dan Tuhan pun meredai dia. Jadi Allah Ta'ala pun bagi dekat dia, berkat doa dia, Allah mustajabkan doa Nabi Zakaria. Doa dia tadi kita kongsi dah, no? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa yang pendek. Dalam surah Ali Imran, doa dia panjang. Dia nyatakan badannya yang tak sihat, uban, tulangnya yang dah lemah, dan dia mengharap sangat-sangat merayu kepada Tuhan. Tuhan yang memberi buah-buahan kepada Maryam. Engkaulah Tuhan yang boleh menganugerahkan anak kepada. Satu lagi doa Nabi Zakaria, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Jadi saya kongsikan 3 doa minta anak. Anak ni pemberian Tuhan. Kalau Allah tak bagi lagi, ikhtiar. Cari ubat. Doa, doa, doa. 3 doa Nabi Zakaria. Sekarang tengok surah Al-Anbiya ayat 89. Mula tadi surah Ali Imran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian kita kongsi doa dia dalam surah Maryam. Lepas surah Kahfi, surah Maryam kan. Kemudian yang ketiga, doa dia dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria. Dalam nahu kita takdir uzkurlah. Uzkur Zakaria. Ingatlah kisah Nabi Zakaria. Idnada rabbahu, ketika dia menyeru Tuhan dengan suara yang perlahan-lahan. Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Suara tu adab. Jangan jerit, Ya Allah. Bukan jerit. Pelan-pelan. Bukan pelan sampai tak dengar langsung. Suara berbunyi tapi jangan kuat sangat. Adab kita. Kerana Allah bukan peka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang tanya tentang diriku, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa. Berkenan dengan kehendak Allah lah. Kadang kita minta cepat dapat, kadang lambat dapat, kadang Allah nak simpan di akhirat, kadang kita doa, Allah elak kita daripada mudarat. Dapat tu dengan cara yang Allah nak, bukan macam dengan cara yang kita mau. Kalau kita mau, Allah tak layan macam kita mau. Allah memberi mengikut cara yang dia
mahu, bukan mengikut apa yang kamu mahu. Iznada rabbahu, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan, Rabbi la tadhabni farda, wahai Tuhan, jangan kau biarkan aku keseorangan. Farda, munfaridan. La tadharni farda, jangan kau biarkan aku keseorangan. Yalah, dia ada isteri dia Ishak ada, Maryam ada, tapi maksud dia, aku mati habis. Aku tak mau macam tu, aku mau melihat anak lelaki, mentarbiah anak supaya anak boleh ganti aku. Warisan kenabian. Jangan kau biarkan aku seorang diri. Wa anta khairul warithin, engkau lah Tuhan sebaik-baik pewaris. Fastajabna lah, Allah guna fa. Fa ni tak lama. Kalau thumma kemudian. Fa maknanya lalu. Lalu. Cepat lah tu. Fastajabna lahu. Lalu kami mustajabkan doa Nabi Zakaria. Doa di ayat 3 tadi tu. Ali Imran, surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Kami mustajabkan. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami beri kepadanya Yahya. Ini mukjizat. Mukjizat Nabi Zakaria ni Allah bagi kat dia Yahya. Dalam keadaan dia dah tua, bini dah tua. Kalau kita mengaji biologi, umur ni bila dah 100 tahun lebih ni, tak boleh keluar dah buwaidat, telur wanita. Kalau lelaki pun dia punya sail manawi, cecair mani dia tu dah tak berguna lagi. Ada yang mani tapi nak jadi nutfah, nak jadi benih itu dah susah lah. Adat kata tua-tua nak dapat anak macam mana. Doktor pun tak boleh nak buat ubat lah. Kalau pergi Mekah beli buah zuriat ke apa, payah lah, tua dah. Tapi kuasa Allah, mukjizat Allah bagi dia. Allah bagi bini dia, Allah repair balik. Sistem dalaman, ovari apa semua tu Allah repair balik. Jadi macam anak darah, macam baru kahwin. Jadi macam pengantin baru. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa wahabna lahu Zakaria. Kami bagi dekat dia Zakaria. Siap nama package Zakaria. Anak lelaki nama Zakaria, besar jadi Nabi. Mula jadi anak saleh, besar jadi Nabi, jadi Rasul. Namakan dia. Samaituhu Yahya. Aku namakan dia Yahya. Apa jangan ubah nama ni. Kalau sekarang Yahya ni nama tak popular lah. Siapa-siapa dapat anak kelebuh nama Yahya, dia bimbang pergi sekolah, kawan-kawan panggil Pak Ya. Dia bukan nak panggil berhabis, apa panggil Pak Ya. Yahya panggil Ya saja. Yahya anak Zakaria, Ya anak Ya. Hang tu. Nama macam ni orang tak puas mau, tapi nama bagus. Allah yang bagi nama. Wa wahabna, wahab tu nama Allah, wahab, pemberi. Wa wahabna, kami beri kepada Nabi Zakaria Yahya, anak lelaki nama Yahya. Mana bini dia pun mula mengandung. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki untuknya isterinya. Yang menariknya tuan-tuan, dalam Al-Quran ini kita boleh belajar. Allah Ta'ala guna perkataan perempuannya. Ketika Ishak tak mengandung, diguna perkataan perempuan. Perempuan. Allah Ta'ala guna perkataan perempuan Zakaria. Perempuan. Bila dah mengandung, Allah repair jadi macam anak darah balik. Allah guna apa? Zaujah, isterinya Zakaria. Apa beza perempuan dengan isteri? Kita lebih kurang je. Orang tanya ni siapa? Ni perempuan saya. Hari lain kita kata ni isteri saya. Ada hari kita tanya ni perempuan saya ni. Ni kau ustaz dah, ni perempuan saya. Mana isteri saya lah kan? Kita ikut dan je guna perempuan saya, isteri saya. Imraati, perempuanku. Zaujati, isteriku. Rupa-rupanya kalau kita tadabbur Quran ni, perempuanku berbeza dengan isteriku. Kalau sebut isteri itu makna serasi, seperti pinang dibelah dua, hidup bahagia. Jadi lepas ni kalau orang tanya ni siapa, jangan sebut perempuanku, sebut isteri aku. Bahasa Inggeris dia sebut wife aja. Melayu ni dia macam Arab juga, dia boleh kata perempuan aku, boleh kata isteri aku. Kalau kata perempuan aku ni macam tak apa bahagia, tak apa serasi, macam ada
Ada benda tak kena antara suami isteri. Tu kata perempuan. Jadi mereka, Nabi Zakaria Nabi, ialah hidup zahirnya nampak bahagia, tapi bila tak ada anak ni dia fihi khalal, ada sikit tak apa syok lah. Bukan tak redha dengan ketentuan Allah, dia tak apa nak seronok sangat lah kan. Kahwin tak ada anak, dia macam tak ada zaujah ni daripada perkataan muzawajah, keserasian. Ada orang muka pun nak sama, muka suami isteri pun lama-lama kahwin, orang kata muka nak serupa, tu serasi tu, raksi elok tu. Zaujah muka nak serupa. Mula-mula kahwin terah nak serasi, nak sefahaman lah, bersefahaman. Okay. Bila ada sesuatu ni, dia bukan meretakkan rumah tangga, tak cerai, tapi adalah naqs, khalal, ada cacat celah, kekurangan. Antaranya kalau Allah tak bagi anak lah. Bila Allah tak bagi anak ni, dia tak tahu, saya pun tak tahu saya ada anak. Nak cerita ke mana? Orang tak ada anak ni dia sensitif sikit. Kita jangan tanya dia. Kita tahu dia tak ada anak, kita duk buat tanya. Kahwin berapa tahun dah? Okey lagi. Dia kata kahwin 30 tahun dah. Allah tak bagi anak lagi ya. Duk rajin tanya aku tu, dia sensitif, dia sakit hati. Jangan tanya. Okey. Ada benda-benda sensitif lah. Maknanya ada kekurangan dalam perkahwinan bila tak dapat anak. Semua kita faham itu rezeki Allah. Ada orang dapat anak ramai, ada orang anak sikit, ada orang tak ada anak. Hak Allah. Redha, kita mengaji, redha, sabar, semua tu kita tahu. Tapi tidak dapat dinafikan bila tak ada anak ni dia kurang sikit kebahagiaan. Sebab itulah Allah menggunakan istilah imraati, perempuan aku. Allah yang guna lafaz-lafaz tu. Nak habaq kata sebelum bini dia mengandung, dia akan kata wamraati aqira. Apa makna imra'ah? Wamraati aqira, perempuanku mandul. Wamraati aqira, perempuanku mandul. Tapi lepas Allah wa aslahna, surah surah Ali Imran ayat 90 tadi kan kita kongsi doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Allah mustajab doa dia, fastajabna lah wa wahabna lah, kami bagi dekat dia Yahya wa aslahna lahu zaujah. Tengok, tang ni jadi bini pula. Kami perbaik dalaman isterinya, tak payah makan jamu-jamu apa, aslahna, kami perbaik habis. Akhirnya dia pun jadi macam pengantin baru, bersetubuh dan menghasilkan anak, mengandung Yahya. Bila dah mengandung, Allah kata apa? Wa aslahna lahu, bukan imra'atahu, zaujahu, isterinya. Isteri boleh sebut zaujah, boleh sebut zauj. Itu bahasa Arab lah. Jadi rahsianya ialah apa beza perempuan saya dengan isteri saya. Isteri saya ni dia lebih bahagia. Jadi bila dah mengandung, Nabi Zakaria pun bertambah cinta dan sayang kepada isteri. Maka rumah tangga ni pun lengkap lah. Dapat anak seorang, lengkap lah. Dulu macam kurang lah. Kahwin tak dapat anak ni memang ada kekurangan. Bukan tak puas hati dekat Allah, tapi ialah kekurangan itu wujud. Untuk lebih faham tuan-tuan tengok, Allah guna isteri Nabi Lut. Allah sebut isteri ke perempuan Nabi Lut? Nabi Lut beriman, bini dia kafir. Dulu boleh kahwin, bukan plural. Dulu syariat dulu orang beriman boleh kahwin dengan perempuan kafir. Lut Nabi mukmin, dia berkahwin dengan isteri dia. Saya tak tahu nama apa, Allah tak bagi tahu, kita tak payah duk cari. Dalam tafsir ada lah. Okay, Lut mukmin, isteri dia kafirah, kafir, bini kafir. Bahagia ada rumah tangga ni apa? Tak cerai apa lah kan. Tapi bahagia ada? Tentu tak bahagia. Maka Allah guna perkataan isteri Lut ke atau perempuan Lut. Boleh tengok dalam surah Tahrim. Imra'atu Nuhin, perempuan Nabi Nuh. Wamra'atu Lutin, wamra'ata Lut. Daraballahu mathalan. Allah buat perumpamaan. Ada orang dia bagus, bini dia tak bagus. Iaitu
imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Perempuan Nabi Nuh dan perempuan Nabi Lut. Allah tak kata zaujah. Hakikatnya isteri Nabi Lut, tapi Allah tak guna isteri. Allah guna perempuan Nabi Lut dan perempuan Nabi Nuh. Faham tak apa saya cerita ni? Tak faham penat lah kita punya nak cerita. Nak tadabbur. Zaujah ataupun zauj boleh guna dua-dua, menunjukkan sa'adah fil usrah, kebahagiaan. Keserasian, muzawajah. Zaujah ni minal muzawajah, keserasian suami isteri. Romantik lah orang panggil zaman sekarang. Insijam, kesesuaian suami isteri itu, maka suami akan kata zaujati, my wife. Tapi kalau tetamu mai, dia abang ni bini saya perangai tak elok. Tengok tu. Jangan kata bini saya ni punya bagui, masak sedap. Bini saya rajin mangkit tahajud. Jangan kata bini perempuan saya rajin tahajud ni. Perempuan dia nak puji, dia guna perempuan, jangan. Guna isteri. Puji guna isteri. Keji baru perempuan. Ni memang suami isteri. Allah Ta'ala sebut, tolong tengok, tonton tengok surah Tahrim. Allah Ta'ala sebut apa? Isteri Nabi Lut, bukan isteri. Allah sebut perempuan. Dia tidak berwatakkan isteri, tidak membawakan kebahagiaan. Dia kafir, tapi Nabi Lut tak cerai dia lah. Boleh kahwin atas cinta, rasa kasih demi anak-anak, tak bercerai. Tak bercerai, tapi keserasian tu kurang. Kurang. Orang-orang muda kata kurang lah. Itu guna imra'ah. Imra'ah perempuan. Woman. My woman. Saya punya perempuan. Beza dengan my wife. Saya punya isteri. Kita mengaji tafsir. Dalam sambil-sambil cerita ni kita selit-selit sikit. Kita boleh mengaji 30 juzuk daripada awal Baqarah tu. Allahu Akbar. Boleh menitik yang mata baca Quran. Itu beza orang baca Quran faham dengan tak faham. Ada yang faham makna saja, faham dalam lagi. Pasal apa Allah guna gitu? Firaun, Asiah tu isteri Firaun ke perempuan Firaun? Tuan-tuan jawablah. Nak tengok tuan-tuan faham tak? Sebab kita tak boleh nak komunikasi. Asiah tu disebut isteri Firaun ke perempuan Firaun? Ialah memang Firaun tu memang kahwin, memang suami isteri. Dulu-dulu boleh kahwin lah, tak boleh kahwin campur. Cuba tuan-tuan tengok Asiah. Kan? Rabbi bnili baitan indaka, baitan fil jannah, wa najini min Fir'aun wa amalihi. Allah sebut apa? Imra'atu Fir'aun ke? Zaujatu Fir'aun. Tolong jawab dalam komen. Asiah tu zaujah Fir'aun atau imra'ah Fir'aun? Jawab dia apa? Imra'ah lah. Imra'atu Fir'aun. Wa imra'atu Fir'aun. Perempuan Fir'aun. Nampak? Yalah, kita tak nafikan mereka suami isteri. Betul. Ini pun suami isteri. Kenapa tak disebut isteri Fir'aun? Kenapa disebut perempuan Fir'aun? Kajilah Quran. Bukan sengaja Allah tidak ada kalamnya abatha, sia-sia. Bila Allah penggunaan lafaz perempuan dengan isteri, tentu fihi sirrun min asrar. Ada rahsia-rahsia yang terkandung di dalamnya. Ini kita kena mengaji tafsir lah. Saya pun tak tahu. Saya baca kitab tafsir. Ulama yang menghuraikan dengan dalam. Jadi boleh lihat di situ. Nabi Zakaria. Sebelum isteri dia mengandung. Dia doa apa? Dia kata imra'ati aqira. Kanat imra'ati aqira. Perempuan saya mandul. Perempuan saya mandul. Lepas dah mengandung, siap package nama Yahya, anak lelaki, salih, besar jadi Nabi, jadi Rasul. Allah ubah istilah tu. Wa aslahna lahu zaujah. Tak perlu sebut zaujatahu, zauj pun boleh. Zai wajib. Kami baiki dalaman isterinya, Ishak, kami perbaik, kami repair semua. Dia diangkat menjadi isterinya. Memang dia pasal isteri. Tu baru isteri betul. Dia kembali apa? Kembali macam baru mula kahwin balik. Jadi macam pengantin baru. Kembalilah mereka sebagai suami isteri. Gitu. 6 lebih lah saya bercerita tentang ini.
Sebab dalam buku kita ni kita tak masukkan tu cerita tu. Maknanya nanti ada siri kedua insya-Allah. Siri kedua Nabi Yahya dan sepupunya Nabi Zakaria. Minta maaf. Nabi Yahya sepupunya Nabi Isa alaihi salam. Dua-dua Allah buat pelik. Yang ni dah tua dah beranak. Yang Maryam ni dia muda tapi tak kahwin, beranak. Tak ada suami, beranak. Oh, mukjizat kuasa Allah. Tanpa kahwin dapat anak. Hak nu kahwin ikhtiar macam-macam, doa sampai tiga jenis doa kan. Kahwin tak dapat anak. Tapi Allah nak bagi, Allah tunjuk kekuasaan Allah. Tua pun boleh beranak. Dan tak kahwin pun boleh beranak. Subhanallah. Jadi kalau orang Melayu kata isteri, perempuan, orang rumah, tak apalah bahasa kita tu. Tapi bila kita nak memahami Al-Quran, dia ada rahsia-rahsia dia. Allah Ta'ala guna tu. Ada sebab tu. Tadabbur tu mana mendalami. Faham dalam lagi. Dapat pahala tu. Perhati Quran dapat pahala. Baca Quran dapat pahala. Tahu terjemahan dia dapat pahala. Tadabbur ni dia dalam daripada tahu makna. Dalam sikit lagi. Begitulah dia ada latifah, ada seni di sebalik penggunaan lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.